KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Furqan. Saya Nabil. Hari ini Ustaz nak terangkan tentang praktikal mandi wajib. Langkah pertama ialah basuh tangan. Kemudian kita hendaklah membersihkan kubul dan lubung. Langkah yang ketiga, basuh tangan dengan air. Langkah yang keempat ialah kita disilakan untuk berwudu. Baiklah, segmen yang pertama sudah selesai. InsyaAllah Ustaz akan sambung pada segmen yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini, dan kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik yang sangat menarik, iaitu mandi wajib penyuci diri. Dan bersama dengan kita di studio pada saat ini Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad daripada SMK Seri Pulai Perdana Kulai Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Itu dia guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Dan bukan kita berdua sahaja Ustaz, tapi kita ada guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Hayati Zakaria daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping Perak. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi, bukan kita bertiga je murid-murid. Kita ada bersama kita murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Kulai Johor. Yang mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Dipersilakan Ustaz. Baiklah, pada hari ini bersama kita murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Kulai Johor. Pertama sekali kita berkenalan dengan Nabil. Nabil. Okey, itu dia. Kemudian kita berkenalan dengan Amir Ubaidillah. Ubaidillah, ahlan. Ahlan wa sahlan. Dan kita berkenalan dengan Zulfurqan. Masya-Allah, Zulfurqan. Dan lagi seorang iaitu Amir Rizki. Amir Rizki, ahlan. Masya-Allah, itu dia murid-murid kita di talian yang saya rasa cukup bersemangat hari ini Ustaz untuk belajar mengenai dengan topik kita mandi wajib penyuci diri. Jadi Ustaz, apa kaitan gimmick sebentar tadi ataupun video tadi dengan topik kita pada hari ini? Baik, Syafiqah, video tadi adalah berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mandi wajib penyuci diri, iaitu video yang telah ditunjukkan oleh Ustaz Furqan tadi bersama dengan Nabil tadi, adalah video permulaan bagaimana kita hendak melakukan mandi wajib. Kemudian kita akan terus kepada video akan datanglah. Jadi baik, mungkin Ustaz boleh teruskan dengan kelas kita pada hari ini Ustaz. Boleh. Terima kasih Syafiqah. Jadi pada hari ini Ustaz nak meneruskan kelas kita dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mandi wajib penyuci diri pada bab 22. Jadi anak-anak murid di studio dan juga anak-anak murid di rumah boleh buka buku teks tingkatan 1 KSHM pada muka surat 125. Baik. Okey, semua buka Okey. Dan pada hari ini kita akan sama-sama melihat. Pertama kali yang paling penting adalah kita kena faham apakah maksud mandi wajib. Jadi Ustaz nak mempersilakan seorang anak murid Ustaz untuk membacakan maksud mandi wajib. Baik, siapa yang nak membaca tersebut? Saya Ustaz. Okey, silakan. Dipersilakan. Zulfurqan. Mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari segi istilah, mandi bermaksud mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Ya, mandi wajib adalah mengalirkan air ke atas badan dan dengan niat tertentu.
Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Mesti ada sebab yang mewajibkan mandi. Dia bukannya macam mandi biasa. Ya. Bukan mandi la la la. Bukan. Menyanyi siap ya? Siap nyanyi kan? Bukan. Tapi mandi wajib itu atas sebab-sebab tertentu. Nanti kita akan belajarlah sebab-sebabnya. Baik. Dan seandainya mandi wajib tidak dilaksanakan, maka ibadah-ibadah khusus kita tak boleh buat dekat Syafiqah. Tak boleh buat. Tak dikira amal kita. Maknanya kalau contoh nak solat, nak puasa, kena mandi wajib dulu lah. Kalau ada berlaku solat, sebab nak puasa. tu. Betul. Nak solat, nak puasa, kena mandi wajib dulu. Baik. Dan kemudian kita akan melihat kepada dalil pertama dahulu. Setiap benda perkara dalam Islam mesti ada dalil. Jadi Ustaz nak seorang volunteer baca dalil. Okey, siapakah? Saya Ustaz. Alright. Silakan. Okey. Amir Rizki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Terjemahan. Dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Jadi perkataan di situ, jika kamu berjunub dan berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Jadi berjunub itu apa? Berhadas besar itu apa? Itu adalah satu persoalan yang besar lagi kita nak cakap lepas ni. Baik, maksudnya Ustaz, untuk kita tunaikan solat, untuk kita puasa, kadang-kadang ada perkara yang menyebabkan kita perlu mandi wajib terlebih dahulu. Ya, perlu mandi wajib terlebih dahulu. Dan kalau saya lihat daripada ayat ni, kita nampak ada sebabnya adalah berjunub ataupun berhadas besar, ya Ustaz? Ya, berjunub ataupun berhadas besar. Dan juga perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar itu sendiri. Jadi dengan bersihnya diri kita, maka barulah kita boleh melakukan perkara-perkara ibadah tersebut. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan mukaddimah Ustaz, maksud dan juga dalil untuk mandi wajib. Jadi sekarang ni kita bagi ruang untuk adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baik, anda sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita mandi wajib penyuci diri. Jadi Ustaz, sebenarnya kan Ustaz, apakah perkara yang mewajibkan untuk kita mandi wajib? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Syafiqah. Apakah perkara, persoalannya adalah apakah perkara yang menyebabkan kita mandi wajib? Walau bagaimanapun, sebelum tu sabar dulu. Kita pergi pada dalil kedua dulu. Okey. Dalil kedua, jadi seorang anak murid Ustaz bacakan dalil yang kedua. Baik. Ya Ustaz. Okey, silakan Ubay. An Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'til ma. Terjemahannya ialah Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahawa Ummi Sulaim isteri Abu Talha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Begitulah tadi apakah yang dibacakan oleh Ubay berkaitan dengan dalil yang kedua. Jadi dalam dalil kedua kita melihat kepada Ummu Salamah, iaitu Ummul Mukminin. Ada seorang bertanyakan kepada Ummu Salamah, iaitu isteri kepada Abu Talha, menemui Rasulullah SAW. Maka bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah SAW menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani.
Hal ini sama keadaan dengan lelaki lelaki yang bermimpi bermimpi bersetubuh, kemudian dapat melihat air mani. Selepas itu, maka apabila dipastikan ada air mani, maka wajiblah dia mandi wajib. Baik. Itu bagi lelaki lah, ya. Jadi untuk hal ini kita nak tahu tentang apakah perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ya. Jadi Ustaz nak minta murid-murid di studio untuk tuliskan apakah perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib. Baik. Maknanya mereka kena tulis Ustaz dalam dia kertas. dia kena tulis dalam kertas. Baik adik-adik dalam talian dan juga adik-adik di rumah. Jom sama-sama kita tulis apakah jawapan yang Ustaz yang menyebabkan kita perlu mandi wajib. Ya, apakah jawapan yang menyebabkan kita perlu mandi wajib? Okey, ada seorang Ustaz. dah sedia. Okey, Nabil. Cepat. Bagus. Okey. Yang pertama Ustaz Okey, dia Nabil, kata boleh Nabil Keluar air baca? mani, Ustaz. Keluar air mani. Keluar Okey, air mani. Nabil, apa maksud keluar air mani? Keluar air mani ialah cairan tubuh yang keluar daripada kemaluan lelaki, hasil daripada nafsu syahwat. Ini adalah cairan tubuh yang keluar daripada kemaluan lelaki hasil daripada nafsu syahwat. Ya. Dan yang kedua, siapa yang boleh terangkan? Yang kedua. Siapa boleh terangkan? Saya Okey. Ustaz. Okey, Zulfurqan. Silakan. Jima' Ustaz. Jima'. Apa maksud jima'? Jima' ialah seorang lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan. Seorang lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan. Maksudnya selepas melakukan jima', maka wajib mandi. Okey, seterusnya? Baik, seterusnya. Saya Ustaz. Okey, Amir Rizki. Mati selain mati syahid. Mati selain mati syahid ni Kak Syafiqah jadi mati selain mati syahid tu mati apa? Mati biasa Ya, betul Ustaz. Mati biasalah, bukannya mati kerana terkorban fi sabilillah. Satu soalan pada Amir, kenapa orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan? Ini kerana Ustaz, seluruh darahnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saudaranya akan jadi saksi pada hari kiamat. Bagilah 2 sikit pada Amir. Ustaz, yang lain pun kita nak bagi. Yang lain Ustaz. pun bagilah sikit tadi. Dia ada baca hadis, dia baca apa kan. Okey. Okey Ustaz. Itu. Teruskan Ustaz. Darah menjadi saksi pada hari kiamat. Lagi seorang. Siapa? Itu. Saya, siapa Ustaz. tadi? Dia silakan. Silakan. Keluar darah haid, nifas ataupun wiladah. Keluar darah haid, nifas dan wiladah ni, kalau Ubay ni memang biasa dia banyak cakap. Banyak. Apa yang dia bagi tu pun banyak juga. Apa yang dia bagi pun banyak. Okey, darah haid tu apa darah haid? Darah haid ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik. Darah haid adalah darah kotor yang keluar daripada pangkal rahim wanita yang telah balik. Manakala darah nifas adalah darah yang kotor yang keluar daripada rahim wanita selepas melahirkan anak. Okey, dan kemudian darah wiladah adalah darah yang berserta ketika melahirkan anak. Ada perbezaan tu. Ya. Selepas dan juga berserta. Selepas nifas waktu tu sewaktu tu adalah wiladah. Jadi Ustaz nak bagi berapa ganjaran kepada Ubaidillah ni Ustaz? Ubaidillah ni kita bagi 3 lah. 3 tu. Tahniah. Sebab tadi dia baca hadis satu, lepas tu ini bagi pula 3 je. Lagi satu pun dia bagi 3 tadi. Okey, tahniah. Jadi Ustaz, kita boleh teruskan Ustaz? Kita teruskan dengan soalan ya. Jadi soalan padanan. Jadi soalan yang pertama iaitu darah haid. Siapa nak jawab ni darah haid murid? Saya Ustaz. Okey, silakan Amir. Darah haid ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita. Betul tak Kak Syafiqah? Darah haid betul? Betul lah Kak Syafiqah, terror lah. Hebat ya. Saya pula bagi betul ya Allah. Okey. Silakan Ustaz. Okey, Amir dapat 1. Satu. Okey. Okey, kemudian yang kedua apa tu? Darah Saya, istihadah. Okey, Nabil. Darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar daripada pangkal rahim. Darah penyakit yang keluar daripada darah pangkal rahim. Betul ke Ustaz? Betul juga. Nabil tadi Ustaz Nabil. 1 markah Ustaz. Ustaz nak bagi? Boleh. Boleh. Hati bintang Ustaz Okey, teruskan Ustaz. Kemudian kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Saya Ustaz. Okey, sebab Zulfurqan. Darah nifas ialah darah yang kotor selepas melahirkan anak. Darah kotor selepas melahirkan anak. Ni mantap semua macam 100% je ni. Ya, hebatlah dia. Dapat 1 juga. Okey.
Dan yang terakhir, siapa? Saya. Okey, Saya, Ustaz. silakan. Darah wiladah ialah proses melahirkan anak sama ada mengeluarkan darah atau tidak. Darah wiladah adalah proses melahirkan anak sama ada mengeluarkan darah ataupun tidak. Okey, kita tengok Kak Syafiqah sama juga betul Baik. Ustaz nak okey. bagi ganjaran Ustaz? Okey, kita bagi satu. Satu. Okey. Cuma di sini ada penerangan sedikit tentang darah istihadah. Darah istihadah ini iaitu darah penyakit. Kalau darah haid, jika darah haid, dia punya keluar adalah hari pertama hingga hari ke-7. Itu biasanya. Kemudian hari ke-7 hingga ke hari ke-14. Lebih daripada hari ke-14 tu, maka dia akan jatuh kepada darah istihadah. Maka darah istihadah wajib solat. Darah haid tak wajib solat. Itu beza dia. Baik. Antara wajib dengan tak wajib lah Ustaz. Wajib dengan jadi tak wajib. perempuan ni kena orang kata Ustaz ambil maklum lah tentang hari-hari kedatangan Orang haid. perempuan ada kalender tak? Kalender? Ada, pasti kena Kalender ada potong tahu. Sebab kalender potong sebab tak sabar nak solat. Oh, Masya Allah. Hebat. Hebatnya. Saya Okey. rindulah nak solat. Okey, Ustaz. Okey. Jadi ada satu soalan Ustaz nak tanya. Sebenarnya siapa yang cakap balik nak ulang balik. Apakah perbezaan antara darah haid dan juga darah istihadah yang tadi Ustaz cakap tadi? Siapa nak cakap? Siapa nak bagi Ustaz. jawapan? Siapa tu? Saya saya Ubay. Ubay. Ubay lagi. Nampak tak? Kan? Ya, nampak. Okey, silakan Ubay. Okey, Ubay. Silakan. Darah haid ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang mewajibkan mandi wajib. Darah istihadah pula ialah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Ia juga keluar selain daripada waktu haid dan nifas. Ia juga tidak mewajibkan mandi wajib. Ia juga tidak mewajibkan benda wajib. Kalau bagi saya bagi 10 markah ni kalau saya cikgu dia. Ini kita bagi Kak Syafiqah bagi markah kat dia Ini sendiri. tu, Ustaz bagi. Saya bagi. Ini Ustaz yang bagi. Kita bagi dua. Oh, bagi dua. Tahniah Ubay. Okey, Ustaz boleh teruskan Ustaz? Okey. Jadi itu tadi yang kita dah ulang dalam 2 ke 3 kali tentang apa itu darah haid dan apa itu darah istihadah. Okey. Okey, seterusnya Nabil minta bacakan. Darah haid ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim dan keluar selain daripada waktu darah istihadah. Darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Darah ini keluar pada waktu selain waktu haid dan nifas. Darah istihadah bukan perkara mewajibkan mandi. Darah haid pula darah mewajibkan mandi. Itu kita dah jelas lah. Cuma tentang perkiraan istihadah ni Kak Syafiqah, kita memang kena rujuk betul-betul lah. Kadang-kadang kita tak pasti, maka kita rujuk pada doktor. Bila tahu, itu mungkin darah istihadah, darah penyakit. Bila dah lama sangat, nanti kering pula darah. Baik Ustaz. Okey. Jadi seterusnya, kita akan merujuk kepada larangan semasa berhadas, larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan juga perempuan. Larangan pertama murid-murid di rumah dan juga di studio iaitu solat fardu dan juga solat sunat. Ini tak boleh dilakukan lah. Satu tadi saya cakap rindu. Kemudian larangan kedua iaitu berhenti atau duduk dalam masjid. Berhenti ataupun duduk dalam masjid. Ini adalah larangan yang kedua. Ustaz, Ya. saya ada soalan. Zulfurqan, okey. Apa soalannya? Bolehkah wanita yang sedang haid memasuki masjid di ruangan solat untuk menghadiri majlis ilmu? Itu soalan tu. Saya pun nak tanya soalan yang sama. Bolehkah wanita yang sedang haid masuk ke ruang solat untuk mengikuti majlis ilmu? Kan biasa perempuan nak ikut majlis ilmu kan. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama memang diharamkan. Memang diharamkan untuk berada dalam masjid kerana memegang pada surah An-Nisa ayat 43 yang menyatakan bahawa seorang lelaki yang mabuk tidak dibenarkan menunaikan solat selagi mana dia sedar, dan tidak dibenarkan orang yang berada dalam keadaan junub dalam keadaan junub masuk di dalam masjid. Itu. Dan kemudian pendapat yang kedua dibenarkan masuk ke dalam masjid kerana manusia itu bukannya najis. Tetapi menurut jumhur ulama,
kebanyakannya memang tak benarkan masuk dalam masjid. Satu Kak Syafiqah, kita tengok kadang-kadang perempuan, kenapa di masjid dia ada sediakan satu ruang dewan untuk muslimat belajar, betul tak? Betul. Sebab untuk memastikan supaya muslimat tu tak duduk dalam masjid, takut nanti masjid tu kotor, darah tertumpah ke bagaimana ke, untuk menjaga kebersihan masjid. Yang dibolehkan lalu saja. Oh, lalu sahaja, bukan lalu berhenti saja. ataupun duduk lah. Berhenti, kalau nak duduk, duduk kat luar. Macam tu. Okey. Seterusnya, kita pergi pada larangan yang ketiga, iaitu tawaf. Tawaf bersama dengan wuduk pun tak boleh. Maksudnya dalam haid tak boleh. Okey, kemudian yang keempat larangannya adalah membaca, menyentuh dan juga membawa Al-Quran. Itu adalah larangannya. Kalau contoh Ustaz. ada tanya soalan ni. Tu sama dah dengan Kak Syafiqah. Okey, silakan. Siapa tu tadi? Okey. Ubay, apa soalan dia? Okay, Ustaz. Ya. Apakah hukum seorang perempuan yang menghafaz Al-Quran walaupun dia dalam keadaan berhaid? Okey, hukum perempuan yang menghafaz Al-Quran walaupun dalam keadaan haid, sebenarnya menghafaz Al-Quran ini pertama sekali kita ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama adalah merujuk kepada hadis daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membaca satu pun daripada Al-Quran semasa haid dan juga berjunub. Riwayat Tirmizi. Maksudnya tak boleh baca satu pun. Ini riwayat yang rajih lah. Tetapi persoalan kat sini, maksud Ubay ni, kalau lah kata anak murid tu dia masuk kelas tahfiz contohnya, dia nak mengulang ulangan bacaannya, boleh ke tak boleh? Menurut pada Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Tantawi, maka dibolehkan kerana maslahat belajar itu adalah lagi besar. Rugi dia tidak menghafal. Jadi dengan syarat dia itu adalah penghafaz Al-Quran. Tapi kalau saja kita cakap hari ni saya haid tapi saya nak baca dah suka-suka, itu haram. 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 Main dibenarkanlah untuk mereka yang belajar, kan Ustaz? Untuk belajar boleh. Untuk belajar boleh. Baik Ustaz. Jadi itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh anak-anak murid kita, berkaitan dengan perkara-perkara larangan, dan nak minta lagi seorang untuk bacakan larangan tambahan ketika haid dan juga nifas. Siapa nak bantu Ustaz? Saya Ustaz. Okey, Amir Rizki. Apa dia? Larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi wanita ialah puasa fardu atau puasa sunat dan jima'. Puasa fardu atau puasa sunat dan jima'. Jima' ni kena jaga-jaga ni waktu bulan puasa ni. Berjima' suami isteri, maka dia kena kifarah. Lagi banyak kan Ustaz? Dan dia yang perlu dibayarkan. Banyak kena bayar. 2 bulan puasa berturut-turut. Apa lagi? Beri makan pada 60 orang fakir miskin. Banyaklah apa yang mereka boleh buat kan Ustaz. Kalau contoh perlu denda lah. Kalau contohnya berlakunya jima' ketika mana bulan puasa. Yang gitu. Jadi sekarang kita dah tahu dah apakah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan sewaktu dalam keadaan haid. Ustaz, maksudnya keadaan ni termasuk juga pada keadaan nifas dan juga wiladah ke Ustaz? Ya, sama. Keadaan itu adalah sama pada haid, nifas dan juga wiladah. Baik, tanpa istihadah tidak, tapi yang tiga yang lain tu dilaranglah untuk melakukan perkara-perkara yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi sekarang ni murid-murid, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita mandi wajib, penyuci diri, dan guru yang kita yang boleh sampaikan pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad. Ustaz, kalau kita bicara tentang mandi wajib ni Ustaz, macam mana pelaksanaannya Ustaz? Cara-caranya. Cara-cara pelaksanaan Ya. Tadi kita baru bercerita tentang apakah sebab, dan sekarang kita bercerita tentang pelaksanaan Okey. Jadi pelaksanaan pertama sekali kita akan minta anak murid kita bacakan niat.
Jadi seorang volunteer untuk bacakan niat. Saya Ustaz. Okey, Amir Rizki. Silakan. Lafaz niat mandi wajib ialah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Terjemahan, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah SWT. Kalau tak mampu bahasa Arab, bahasa Melayu pun mampu. Itulah. Betul juga Ustaz kan. Sebab kadang-kadang kan kita dalam tandas tu pun tak boleh kan Ustaz sebut nawaitu raf'al hadasil akbar. Boleh Ustaz? Kita sebut dalam hati je lah. Dalam hati je lah kan. Dalam hati. Okey. Mungkin adik-adik kita ada sedikit Ada lakon seorang nak angkat tangan tu. Kenapa tu? Ada. Ya. Amir. Ubaidillah. Amir Ubaidillah. Ustaz, Ya. boleh saya cakap dengan Nabil sekejap? Nak cakap pula Kak Syafiqah, bagilah sekejap. Bagi ruang kejap lah. Silakan. Nabil, awak tengah pegang apa tu? Oh, saya tengah pegang air mineral yang belum buka penutupnya lagi. Kita kalau nak mandi wajib, kita perlukan air mutlak dan air bersih. Contohnya seperti air sungai, air salji dan banyak-banyak lagi. Tak silap saya, air perigi pun boleh. Betul. Kalau air manis ni boleh? Mana boleh? Itu kan bukan air mutlak. Lagipun nanti badan awak bersemut. Oh, okey. Sorry. Ini memang nak kena semut lah ni. Wah, terbaik adik-adik. Faham ya apa yang mereka ingin sampaikan? Maksudnya menggunakan air yang mutlak ya Ustaz? Yang mutlak. Kan nanti kita tak terangkan dia buat benda pakai sirap pula. Jadi air yang diperlukan untuk proses mandi pertama sekali adalah air mutlak. Jadi air pipe tu dikira sebagai air mutlak walaupun ada klorin sedikit. Tapi klorin itu tidak merubah rasa, bau dan juga warna. Okey. Jadi kita akan melihat pertama sekali kita akan melihat kepada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Jadi minta seorang bacakan pada Ustaz. Saya Ustaz. Okey, Amir lagi. Amir dia memang part membaca. Ya, pembaca yang suka. Okay. Silakan. Okey, yang pertama ialah niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Yang kedua pula, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Jadi dalam persoalan ni kita ada dua. Satu, niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Sampai. Air tu sampai saja, niat tu pasang. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Terpasang. Jadi Kak Syafiqah sebenarnya niat yang ikut serta ni semua perkara ibadah kita niatnya sekali. Kecuali ada satu saja yang niatnya dia boleh lebih awal. Apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Malam-malam tu kita dah niat dah. Tapi sembahyang ke apa, niatnya kena berserta dengan ibadah. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan juga rambut. Ratakan. Jadi sebenarnya paling simple kita buat dua perkara ni, tak masuk dua perkara sunat, dah selesai mandi wajib kita. Yang penting kena rata lah air kan Ustaz? Kena rata betul-betul. Kena rata betul-betul. Ustaz nak bagi ganjaran ke kepada mereka yang baca sebentar tadi? Boleh. Kita bagi setiap orang satu. Okey. Satu-satu pun lama-lama jadi banyak juga. Jadi banyak juga. Okey Ustaz, boleh teruskan? Tengok Kak Syafiqah. Gigih yang buat bintang. Gigih untuk adik-adik ya? Bintang-bintang berkedipan. Nampak? Okey Ustaz. Okey. Jadi kita pergi pada yang seterusnya, perkara sunat ketika mandi wajib. Jadi siapa nak tolong baca? Saya Ustaz. Okey, Furqan. Okey, silakan Furqan. Pertama? Yang pertama, basuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Okey. Yang kedua, bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Maksud kubul ialah kemaluan yang berada di sebelah hadapan dan dubur kemaluan yang berada di sebelah belakang. Okey. Kita juga diharuskan bersihkan tangan. Dan yang keempat, kita disunatkan untuk berwuduk. Itu maksudnya membersihkan kubur dan dubur sebab tu sebab dia kotor, jadi kita kena basuh tangan. Kemudian sunat kita memulakan dengan wuduk, itu. Okey, diteruskan seterusnya. Okey, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey. Silakan. Yang kelima, dahulukan menjerus air ke anggota badan sebelah kanan. Yang keenam, basuh kepala 3 kali dan silat rambut. Yang ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Dan yang terakhir, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Ini adalah proses-proses dia lah tentang
mandi wajib jadi kita basuh kepala 3 kali dan selat rambut okey. Ustaz, Mani Ada Ustaz, soalan dulu. Okey. saya ada satu soalan. Apakah hukum rambut yang diwarnakan ketika mandi wajib? Soalan semua macam nak tarik nafas lah boleh Ustaz. Apakah hukum rambut yang diwarnakan ketika mandi wajib Kak Syafiqah, kita tengok keadaan banyak orang tu dia suka pada kecantikan. Kita pun tak boleh menindakkan orang suka pada kecantikan. Kemudian rambutnya dikalakan. Tapi kita kena pastikan sebenarnya rambut yang dikalakan yang boleh diwarnai wajib adalah rambut yang dikalakan dengan inai. Kenapa inai? Sebab meresap kan? Meresap tak kira inai tu warna hitam ke, warna perang ke, dia meresap. Tetapi jadi kalau dia meresap dengan menggunakan inai, maka mandi wajib kita terangkat, maksudnya sah. Tetapi apabila mandi wajib kita dengan rambut yang diwarnakan menggunakan blond ataupun apa kita panggil macam pengala pewarna rambut. Pewarna rambut. Pewarna rambut yang tak terlap air ke Ustaz? Pewarna rambut yang tak terlap air. Maksudnya dia melekat di atas rambut tu. Jadi kalau kita mandi dia tak masuk ke dalam. Maka mandi wajib kita tidak sah. Jadi caranya adalah pertama potong rambut. Bila botak. Ni bahaya ni. Bila. Tapi perempuan takkan nak botak, itu kan mahkota dia. Mahkota. Jadi caranya mungkin dia boleh bleach rambut. Bleach rambut maksudnya dia lunturkan rambut. Kemudian dia pakai inai balik ke untuk lawa supaya dia dapat mandi wajibnya dalam keadaan sah. Jadi yang tanya Ustaz tadi, soalan siapa? Siapa tadi Ustaz? Saya. Siapakah itu? Nabil Ya. Nabil. Jadi Nabil kita bagilah satu markah. Satu markah soalan untuk ni ramai boleh tengok ni. Oh, ini rupanya tapi Ustaz, maksudnya kalau untuk kita berhati-hati lah kan Ustaz, pandangan saya je lah kan Ustaz. Maknanya sebelum kita pilih pewarna rambut atau membeli pewarna rambut tersebut, kita boleh cek dahulu sama ada pewarna rambut tersebut terlap air ke, tak terlap air ke, ataupun perkara tersebut boleh memudaratkan rambut kita ke. Kena berhati-hatilah Ustaz kan. Betul Ustaz? Betul. Sebab kita tak boleh buat satu benda yang boleh mendatangkan kemudaratan. Paling senang kita tengok ada logo halal. Maka halal tu dia meresaplah pada rambut. Macam tu. Jadi Ustaz, sekarang ni kan Ustaz dah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan perkara sunat ketika mandi wajib. Dia perkara sunat tapi merupakan cara-cara jugalah kan untuk kita melaksanakan mandi wajib. Tapi Ustaz, sekarang ni saya dengar lepas ni kita ada video, betul ke Ustaz? Ya, kita ada video. Boleh Ustaz kita saksikan dahulu video kita tersebut? Sama-sama saksikan. Okey. Langkah yang kelima ialah dahulukan menjirus air ke anggota yang sebelah kanan. Masa kita menjirus air di anggota, kita perlu bersertakan dengan niat. Niatnya ialah nawaitu raf'al hadatin akbari lillahi ta'ala. Langkah yang keenam pula ialah membasuh kepala dengan 3 kali dan selat rambut. Langkah yang ketujuh pula ialah usuk badan berturut-turut antara basuhan anggota ni. Langkah yang terakhir pula ialah sempurnakan basuhan pada lipatan badan seperti ketiak, selit perut, tangan, belakang, telinga dan rambut. Jadi itulah cara-cara untuk mandi wajib. Baik, itu dia Ustaz, murid-murid kita. Masya Allah. Saya tengok orang mandi wajib first time tengok seronok sangat. Nabil senyum-senyum je. Ustaz Furqan tadi ya? Ustaz Furqan tu. Ustaz Furqan. Kita tanya kejap apa cita-cita Ustaz Furqan? Okey, silakan Ustaz Furqan. Furqan, silakan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustaz. Tengok. Patutlah. Okey Ustaz. Okey, kita teruskan pembelajaran kita Kak Syafiqah dengan anggota-anggota yang akan disebutkan ni. Jadi ini adalah anggota badan yang perlu diberikan perhatian. Jadi Ustaz mempersilakan Amir Rizki sekali lagi untuk membacakan. Okey, silakan Amir. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang pertama ialah ketiak. Yang kedua, kulit perut. Yang ketiga, tangan. Keempat pula ialah celah kelangkang. Yang kelima, kaki. Yang keenam, lubang pusat. Yang ketujuh, telinga. Dan yang terakhir, rambut.
Itu ada 8 bahagian-bahagian dia. Kita susah kan Kak Syafiqah nak ingat semua ni? Ya, betul. Jadi kita susah nak ingat semua ni. Jadi saya nak ada seorang macam boleh nyanyi ya. Oh, ada. Siapa dia? Kita nak mudah hafal. Siapa? Tu Ubay. Okey, silakan Ubay. Okey, silakan Ubay. Ketiak kulit perut, tangan celah kelangkang, kaki lubang pusat, telinga rambut. Maknanya Ustaz, apa yang dinyanyikan tadi berkaitan dengan bahagian anggota badan yang perlu diberikan perhatian lebih lah. Ya, perhatian lebih itu tadi lagu dia ketiak kulit perut, tangan celah kelangkang, kaki lubang pusat, telinga rambut. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang sukar sikit nak masuk air. Jadi kita kena ni maksudnya kulit perut ni dia kat sini kadang-kadang ada sedikit lemak ke apa. Jadi dia kena betul-betulkan kena supaya air tu sampai pada tempatnya. Dan saya ingatkan sebentar tadi Ustaz sebutkan tentang 3 kali basuhan. Ya. Maksudnya lagi-lagi kalau rambut kan Ustaz kan? Ya. Kita kena betul-betul Kita kena betulkan basuhkan betul-betul. Nak yang perempuan, yang perempuan memang dia kena basuh betul-betul. Sebab rambut perempuan ni dia memang lebat banyak dan lah. juga panjang. Tapi untuk basuhan pertama sekali sebenarnya lebih baik kita menggunakan air mutlak. Satu badan dah bersih betul, kemudian barulah kita pakai sabun. Baik. Itu cara dia. Jadi kita terus pergi pada soalan kebat. Soalan kebat berbunyi, Anissa datang ke sekolah dalam keadaan haid. Haidnya berhenti pada jam 9 pagi. Pada hari tersebut, sekolah menjalankan aktiviti co-curriculum. Ini bermakna Anissa hanya dibenarkan balik pada jam 5 petang. Sedangkan Anissa perlu mandi wajib untuk membolehkan solat fardu zuhur dan asar. Bagaimanakah anda dapat membantu Anissa menyelesaikan masalahnya? Tu. Masalah juga ni, pergi sekolah, meja haid, tiba-tiba haid dah kering. Lepas tu nak lepas zuhur macam mana ni? Aduh, pening kepala aku. Betul. Lepas tu dah berhenti darah tu nak mandi wajib kan? Nak mandi wajib. Jadi dia kena pergi pada 2 solat, zuhur dan juga asar. Okey. Jadi kita buka pada anak murid kita di rumah dan juga di studio untuk membacakan, memberikan jawapan. Okay, baik, siapa nak berikan jawapan? Ada suara nak beri Saya jawapan. Ustaz. Nabil dah cepat pula Nabil Tadi suka mandi sekarang dah cepat pula Okey, silakan Nabil. Jawapannya, cara saya dapat membantu Anissa bagi menyelesaikan masalah tersebut ialah beritahu kepada guru pendidikan Islam terhadap masalah yang dihadapinya. Ini kerana dengan beritahu guru tersebut, Anissa dapat dibantu oleh gurunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Tu aja. Ya, Ustaz. Macam sedap tapi itu aja. Siapa yang boleh bagi markah? Ustaz, Saya Ustaz. Berapa Zulfurqan? 2. Apa dia? 2 markah sebab dia tak ada huraian lengkap dan kesimpulan. Dia tak ada huraian dan kesimpulan, dia ada isi dan juga huraian. Cara dia adalah memberitahu gurunya supaya itu memberitahu guru ada isi supaya guru tersebut boleh membantu untuk memberikan penyelesaian kepada masalah huraian. Okey, kita nak buka lagi. Siapa yang boleh jawab lagi? Siapa nak Saya, berikan Ustaz. jawapan? Okey, Amir. Silakan Amir. Okey. Pada pendapat saya, Anissa tetap diwajibkan mandi wajib. Ini kerana sekiranya Anissa tidak melaksanakan mandi wajib, Anissa akan berdosa. Kesimpulannya, Anissa hendaklah mempelajari ilmu mandi wajib secara mendalam supaya ibadat diterima Allah. Jadi pada jawapan Amir tadi tu, dia dapat 3 markah saja. Kenapa 3 markah? Dia ada satu isi, satu huraian, kemudian satu kesimpulan. Dia tertinggal satu huraian lengkap. Jadi kita nak tengok siapa yang boleh jawapan penuh ni. Siapakah? Siapa? Saya, Ubay. Ustaz. Okey, silakan. Baik, silakan Ubay. Pada pendapat saya, Anissa hendaklah bersedia untuk mandi wajib di sekolah dengan membawa tuala dan kelengkapan mandi di dalam beg. Anissa boleh mandi wajib pada waktu sebelum solat fardu zuhur di dalam tandas perempuan. Mandi wajib hendaklah dilakukan supaya ibadah diterima Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya amalan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Macam pengacara
Lepas ni Ya, boleh. jadi pengacara di Didik TV. Okey, terima kasih Ubay. Kita tengok kualiti pada jawapan jawapan Ubay Pada pendapat saya, Anissa hendaklah bersedia untuk mandi wajib di sekolah. Ini sebenarnya satu isi ni. Dengan membawa tuala dan juga kelengkapan mandi. Ini dah masuk uraian Okey, dalam beg. Dalam beg ni pun masuk dah uraian lengkap. Sebenarnya jawapan ni satu ni dah cukup dah. Kemudian Anissa boleh mandi pada waktu sebelum solat fardu zuhur di dalam tandas perempuan. Ni waktu solat sebelum fardu zuhur ni pun juga adalah huraian. Boleh masuk huraian ataupun huraian lengkap di dalam tandas perempuan tak payah cakap lah. Tak payah. Komplit sangat kemudian mandi wajib hendaklah dilakukan supaya ibadah diterima Allah. Ni adalah huraian lengkap. Kesimpulannya, kita kena letak kesimpulan ni Kak Syafiqah tak payah letak tuntasnya ke konklusinya ke, dia pening kepala sikit. Jadi letak kesimpulannya, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya amalan diterima oleh Allah Taala. Jadi dapat 4 markah. Itu. Kita nak berikan markah. Jadi ke, kita Ustaz? nak bagi markah pada semua. Semua Ustaz? Semua dapat 1 dulu. Okey. Ubay kita bagi lagi 1. Lebih 1. Kita bagi lagi. Okey Ustaz. Okey. Rasa cukup banyak ni kita bagi bintang kepada adik-adik kita sebab semuanya hebat-hebat, subhanallah. Hebat subhanallah. Okey, itu dia antara cara Ustaz untuk menjawab soalan kebat, isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ustaz nak teruskan lagi? Okey. Jadi lagi satu, kita ada lagi soalan pengukuhan. Pertama, perkara yang sunat ketika mandi wajib, basuh pergelangan tangan. Kemudian tempat kosong. Kemudian yang seterusnya adalah bersihkan dengan air. Okey, jadi di tempat kosong ni, murid Ustaz siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey. Saya Ustaz. Okey, Nabil. Apa jawapannya? Bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Okey, bersihkan kubur dan kubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Okey, betul jawapannya? Betul Ustaz? Betul? Ustaz nak beri berapa markah? Bagi 2. 2 markah untuk Nabi. Okey Ustaz. Okey. Kemudian kita teruskan dengan tempat kosong lagi dan kita teruskan dengan jatah ahli kita, iaitu dahulukan menjerus air ke anggota badan sebelah kanan. Tadi Ubay cakap kat sebelah kanan 3 kali kan. Okey, di tempat kosong tu apa jawapannya? Okey. Saya nak jawab Ustaz. Okey, boleh Zulfurqan. Jawapannya berwuduk. Jawapannya berwuduk. Okey, betul jawapannya berwuduk. Dan yang akhir sekali, ada satu lagi tempat kosong. Apa dia jawapannya? Okey, nak jawab Ustaz. Okey, Ubay. Basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Basuh kepala 3 kali dan juga selat rambut. Cuba buat selat rambut sikit macam mana? Alamak, macam pakai minyak rambut lah. Okey Ustaz, betul ke jawapannya Ustaz? Ya, semua betul lah. Baik, Ustaz nak beri berapa markah untuk Zulfurqan dan juga Ubaidillah sebentar tadi? Okey, kita bagi 1 markah, 1 markah. Okey Ustaz. Ini adalah kekuatan dalam kita mengingatlah carta alih. Jadi anak-anak murid di rumah boleh menjawab dengan menghafal carta alih tentang sunat-sunat mandi wajib. Jadi itulah tadi yang kita belajar pada hari ini. Jadi sekarang ni kita dapatlah satu ilmu yang baru juga. Bukan yang baru lah, maksudnya yang kita boleh ingat semula ilmu yang telah kita belajar dahulu, iaitu bagaimana cara-cara untuk melaksanakan mandi wajib, ya Ustaz. Okey, jadi sekarang ni kita beri ruang dan peluang untuk adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, slot mendengar rendah Didik TV KPM. KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita mandi wajib penyuci diri. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, untuk segmen kali ini kita akan pergi kepada perkara-perkara sunat. Baik. Bukan perkara-perkara sunat mandi sunat. Mandi sunat. Mandi sunat. Jadi perkara sunat kita dah pergi, mandi sunat, mandi sunat. Jadi
mandi sunat. Jadi Ustaz nak minta seorang lagi baca. Saya Ustaz. Amir dia tetap lah. Tetap dalam pencet minta Amir. Amir okey. Okey, jadi Amir. Okey, Amir boleh terangkan satu persatu? Boleh. Mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat hari raya Aidil Adha. Mandi sunat sebelum solat minta hujan. Mandi sunat sebelum solat gerhana bulan atau matahari. Mandi sunat selepas mandi jenazah. Jadi kita ada Kak Syifika kita ada 6 perkara mandi sunat Jadi saya terangkan semula lah. Okey. Yang pertama, mandi sunat hari raya, dapat nak raya pakai baju cantik-cantik. Selamat hari raya, tapi mandi pun tak. Dia bagi tu dia kena mandi lah. Mandi saja aku mandi sunat hari raya Aidilfitri ada kerana Allah Taala. Dan tu pakai baju yang paling cantik. Baju baru lebih baik kemudian mandi sunat sebelum sunat minta hujan minta hujan ni adalah solat sunat al-istisqa. Al-istisqa. Tapi sekarang ni bukannya kita minta hujan, sekarang kita minta hujan berhenti sekejap. Asyik berlaku banjir je. Ya, betul. Jadi kalau kata tak hujan, kita minta ya Allah mandi sunat dulu, minta kat tengah-tengah padang, minta ya Allah turunkanlah hujan, turunkan hujan. Kerana Allah saja yang berhak menurunkan hujan. Kemudian solat sunat sebelum mandi sunat sebelum solat gerhana. Solat gerhana ada dua, satu khusuf, satu kusuf. Satu gerhana bulan, satu gerhana matahari. Jadi kita ni nak berlaku gerhana ni nanti dalam minggu depan ke dalam selang 2 minggu ni akan berlaku gerhana matahari. Jadi kita dah boleh buat solat sunat. Mandi sunat. Okey. Dan kemudian selepas mandi jenazah. Selepas kita menguruskan jenazah, kita disunatkan mandi. Kadang-kadang kita menguruskan jenazah ada kotoran dan sebagainya. Jadi kita disunatkan mandi. Kemudian mandi hari Jumaat. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Makanan paling sedap mak kita masak pada hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Sabtu sebab anak balik kampung. Kan? Betul tak? Tapi kalau orang dulu-dulu, dia tak sabar hari Jumaat macam hari raya. Oh ya. Jadi pakai mandi sunat betul-betul, pergi masjid dalam keadaan dah mandi sunat. Kemudian mandi sunat untuk melakukan ihram haji. Saja aku berihram, saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik. Jadi di sini Ustaz nak anak murid kita terangkan hikmah mandi wajib. Hikmah mandi wajib. Apakah hikmah yang dia dapat daripada dia belajar mandi wajib ni? Okey. Siapa nak kongsikan dahulu? Hikmah mandi wajib. Siapa nak kongsikan dulu hikmah mandi wajib? Baik. Seorang. Adik. Okey, seorang Furqan mungkin. Okey, Furqan. Saya Ustaz. Okey, Amir. Silakan Amir. Hikmah mandi wajib ialah segala ibadat lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Seperti menunaikan solat. Ibadat yang diharamkan boleh dilaksanakan semula sebab dah mandi wajib seperti solat. Dapat 2 markah. Okey. Kerana ada isi dan juga huraian. Okey. Untuk Amir 2 markah. 2 markah. Lagi seorang. Apa hikmah mandi wajib? Okey. Silakan Nabil. Okey. Hikmah mandi wajib ialah diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melaksanakan mandi wajib untuk melaksanakan ibadat. Diberikan ganjaran pahala oleh Allah Taala kerana melaksanakan benda wajib bagi melaksanakan ibadah. Jadi dia ada isi dan juga huraian. Jadi dalam jawapan hikmah ni kita kena tulis isi dan juga huraian. Itu adalah syarat. Banyak anak murid kita dia tertinggal markah. Okey, kita bagi 2 markah. Okey, untuk ambil 2 markah. Banyak dia tertinggal anak murid kita jawab isi je. Jadi nanti beresai tengok kenapa markah saya sikit? Jawapan tak padat. Dia kena penuhilah Ustaz Ya. Jawapan-jawapan Kak Syafika ada soalan kan? Saya ada satu soalan Ustaz. Okey. Kesempatan yang saya nak tanya soalan kat Ustaz ni, dalam majlis ilmu ni Ustaz. Ustaz, contohlah Ustaz, istihadah. Orang tahu ni istihadah, lepas tu orang tahu haid ni kan. Tapi adakah istihadah tu setiap kali kita nak solat kita kena mandi wajib Ustaz? Jadi kita bagi tanya siapa soalan? Tanya adik-adik kita ke? Ya. Okey. Adik-adik siapa nak jawab? Soalan lagi sekali tu. Apa soalannya sekali tadi? Adakah istihadah ini memerlukan mandi wajib? Adakah istihadah dari istihadah memerlukan mandi wajib? Siapa nak jawab soalan? Okey. Ubay. Silakan Ubay. Darah istiadah
tidak perlu untuk mandi wajib kerana ia adalah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita dan keluar selain daripada waktu haid dan nifas. Oh. Maknanya kalau contoh istihadah nak solat tu boleh terus solat lah Ustaz. Cuma nak kena bersihkan sedikit lah kan Ustaz. Kita bersihkan dan kita pastikan darah yang sakit tu tak keluar. Jadi mungkin meletak kapas dan sebagainya lah. Baik. Jadi kita bagi 3 markah lah. 3 markah untuk ubat. Dah penuh dah tu bot tu kecil je Banyak bintang ni Ustaz. Banyak bintang Okey, terima kasih Ubat atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Jadi Ustaz, untuk topik kita mandi wajib penyuci diri. Mungkin Ustaz ada sedikit rumusan berkenaan dengannya? Rumusan bagi mandi wajib penyuci diri ini, jadi apa yang kita belajar pada hari ini berkaitan dengan mandi wajib penyuci diri ini adalah satu pembelajaran yang sederhana. Tetapi ia perlu lagi diteruskan, perlu lagi difahami tentang permasalahan-permasalahan fiqh tentang mandi wajib. Tapi apa yang kita laksanakan pada hari ini sebenarnya sudah cukup untuk membolehkan kita mandi wajib dengan sempurna. Sebab apabila kita melihat pada rukun tadi, rukun mandi wajib hanya ada 2. Satu adalah niat ketika air sampai, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh badan. Jadi tidak ada alasan untuk anak murid kita ke ataupun tuan-tuan yang berada di mana-mana untuk membuat alasan tidak mandi wajib. Kerana itu adalah perkara asas dalam kita melakukan ibadah, khususnya ibadah solat. Baik. Terima kasih Ustaz atas rumusan yang diberikan. Jadi Ustaz, saya lihat adik-adik kita, murid-murid kita dalam talian pada hari ini sangat-sangat hebat semuanya. Furqan, Amir Rizqi, Nabil dan juga Ubaidullah. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan prestasi keseluruhan buat murid-murid kita pada hari ini. Okey, prestasi keseluruhan kita ni, kita nak tengok dulu tu berapa tu agaknya markah yang paling tinggi tu siapa tu agaknya. Nak tengok kat sini Ubaidullah Ustaz. Ubaidullah nombor 1. Kita letak nombor 1 lah, nak kira tak boleh banyak sangat bintang Okey, nombor 2 siapa? Nombor 2 Nabil. Nombor 3 Amir. Dan nombor 4 Zulfurqan. Okey, Zulfurqan tak apa, dia tengah kurang sihat sikit. Semoga Zulfurqan sembuh. Amin. Zulfurqan ustaz kita ni. Jadi prestasi keseluruhan mereka agak cemerlang kerana mereka boleh mengulang kembali soalan daripada Kak Syafiqah tadi. Itu Kak Syafiqah baru bagi 1 tu, belum bagi 2 tu. Okey Ustaz, itu dia prestasi keseluruhan buat murid-murid kita. Dan Ustaz, kalau contohnya Ustaz, murid-murid kita nak cari sumber rujukan, di manakah Ustaz boleh dapatkan? Jadi sumber rujukan kita boleh dapatkan di portal D5. Dalam portal D5, jadi kita boleh rujuk di situlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan ilmu yang diberikan pada hari ini, dan terima kasih juga pada semua murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di luar sana yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Dan terima kasih juga pada guru jurubahasa isyarat kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang lain. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.